Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pujian dan kesyukuran marilah kita merafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dipertemukan kita lagi di dalam pengajian kita, insya-Allah masih lagi dalam bab tentang dosa-dosa besar yang keempat, yakni tarakus solah, meninggalkan solat dengan sengaja. InsyaAllah pada malam ini kita akan kupaskan lagi, perincikan lagi apakah yang dikatakan meninggalkan solat, yang mana termasuk antara dosa-dosa besar yang digariskan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, tuan-tuan. Minta maaf minggu lepas tak dapat hadir, kurang sihat. Maklumlah, dah masuk bukan 5 series, 51 series. Baru masuk 51 bulan 2, tuan-tuan. Maka sikit demi sedikit ditarik oleh Allah Ta'ala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, tuan-tuan. Jadi kita kena sedar bahawa umur kita makin lama makin tua, makinlah lanjut. Walaupun kadang-kadang rupa muda tapi usia dah tua. Jangan rupa muda rasa usia pun muda. Ni kacau, tuan-tuan. Biarlah kita umur tua, muka pun tua pun tak apa. Jadi kita sedar, tuan-tuan. Sebab kita ni dah penghujung. Dalam Al-Quran menjelaskan iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Hampir, sudah hampir bagi manusia hisabuhum, dihisab, dikira, tuan-tuan, amalan-amalan kita, padahal kita masih leka, masih lalai, tuan-tuan. Tengoklah sekarang kita dilekakan dengan dunia yang hanya sementara sahaja, sebagai pinjaman sahaja. Dan Al-Quran menjelaskan wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur, yang bermaksud tidaklah dunia itu selain sebagai satu keseronokan semata-mata. Takut kita ditipu oleh keseronokan dunia, tuan-tuan. Dunia hanya sementara, yang kekal abadi besok hari akhirat, tuan-tuan. Jadi rebutlah peluang ini, carilah amalan-amalan yang baik-baik. Selalu saya sebutkan, ikhlaskanlah diri kita. Apa jua amalan kita, perbuatan kita, semuanya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Kita dah hampir ni, tuan-tuan. Covid pun tak nak balik, masih kekal dengan kita. Dia tak nak pergi. Walaupun vaksin dah sampai, dia tak takut vaksin, tuan-tuan. Dia tak takut pun vaksin. Cuma itulah usaha kita, ikhtiar kita yang Allah berikan kepada kita. Allah ilhamkan kita supaya mencari penawarnya. Kullu dawa'an illal maut. Setiap penyakit itu ada obatnya kecuali mati, tuan-tuan. Dah mati dah tak boleh buat apalah. Macam mana buat pun, operate macam mana pun, juta-juta pun, ratus ribu pun tak jalan, tuan-tuan. Itu sebab kadang-kadang orang yang sakit kan tak
nak pantang, dia tak nak pantang pun. Bagi dia, pantang pun jalan, tak pantang pun jalan. Maka pantang jumpa sahaja tuan-tuan. Sapu saja, tolak batu dan kayu, kalau sakit pun ada obatnya. Itu dah biasalah kita dengar, kan? Biasalah tu. Tapi itulah usaha kita. Allah suruh kita berusaha mencari penawarnya, mencari obatnya. Jadi obatnya dah jumpa, penawarnya dah jumpa, maka insya-Allah mudah-mudahan Allah jauhkanlah kita daripada wabak COVID-19 ini tuan-tuan. Kita berdoa bersama-sama insya-Allah tuan-tuan. Okey, kita akan masuk pada muka surat 20 pada dosa-dosa besar yang keempat, yakni tarakus solah, meninggalkan solat dengan sengaja tuan-tuan. Terlihat pada muka surat 20. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salat faman tarakaha faqad kafar. Yang bermaksud perjanjian yang dipegang antara kita dengan mereka, yakni golongan munafik, ialah solat. Kita tahu bahawa munafik ini ada 3 sifatnya tuan-tuan. Ada 3 sifatnya, iaitu bila kita berikan amanah dia khianat, berjanji dia tak tepati, dan juga bila bercakap dia bohong ataupun dusta. Itu antara ciri-ciri sifat-sifat orang munafik. Sebab orang munafik ini tempatnya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik ini tempatnya di kerak api neraka, di bawah sekali. Wa na'udzubillah min zalik. Jadi kita jangan jadi orang yang munafik ataupun ada sifat-sifat yang munafik pada diri kita tuan-tuan. Jadi perjanjian yang dipegang antara kita dengan mereka, yakni golongan munafik, ialah solat. Barang siapa faman tarakaha faqad kafar. Sesiapa atau barang siapa yang meninggalkannya, yakni meninggalkan solat, yakni dengan sengaja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Maksud di sini dia telah ingkar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan kafir. Kafir lain, kufur lain. Ada kufur nikmat, ni kufur maksud dia ingkar, tak nak buat, tak nak laksanakan. Pada tahu itu satu tuntutan, satu kewajipan pada dia yang telah cukup taklif. Macam kita ni, kita dah terlebih taklif dah. Dah terlebih dewasa. Tunggu mati saja tuan-tuan. Jadi pun kalau tak sedau-sedau, tak nak solat, tak nak buat solat, susahlah nak cakap tuan-tuan. Susah kita nak cakap tuan-tuan. Jadi barang siapa yang meninggalkannya, maka sesungguhnya dia telah kufur. Masuk di sini dia telah ingkar perintah, ingkar arahan Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani rukun Islam tuan-tuan. Okey. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Buraidah. Seterusnya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man fatathu salatul asri habita amaluh. Yang bermaksud sesiapa atau barang siapa yang meninggalkan solat asar, sia-sialah amalannya. Jaga tuan-tuan. Barang siapa yang meninggalkan solat asar, yakni dengan sengaja, dengan tiada sebab musabab, kalau dia tertidur, itu tidak mengapa. Jangan saja tidur, ataupun dia tahu tapi saja tak nak buat, saja tak nak laksanakan, sia-sialah amalannya. Ini bahaya tuan-tuan. Wa na'udzubillah min zalik. Sebab Allah suruh kita menjaga solat
asar kita menjaga solat subuh. Inilah selalu orang lalai. Allahu akbar. Betul tuan-tuan? Asar waktunya apa? Panjang. Zuhur waktunya pun panjang. Sebab rakaatnya pun panjang. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3 waktunya pendek. Subuh waktunya lagi pendek, maka 2. Itu pun susah kita nak buat, susah nak laksanakan. Tuan, susah kita nak laksanakan. Hanya 17 rakaat sehari. Tak sampai 50 waktu. Kalau 50 waktu, jawabnya habislah kita. Kejapkan nak semayang kan. Tak dapat nak rehat. Allah tak zalim tuan-tuan. Allah saja uji. Allah saja uji Rasulullah SAW, tuan-tuan. Rasulullah SAW sampai rasa malu dengan Allah Ta'ala. Turun naik, minta dikurangkan menjadi berapa? 17 daripada 50 waktu saja. 5 waktu. Daripada 50 waktu menjadi 5 waktu. Iaitu kita ada 4, 4, 8, 12, 14, 17 rakaat saja satu hari. Semalam pun 5 waktu pun susah kita nak laksanakan, tuan-tuan. Kalau kat sekarang ni memanglah kita orang-orang yang betul-betul yang memakmurkan masjid ni lah antara tuan-tuan perempuan. Kita takuti orang yang tak pernah solat. Kita takuti orang yang tak pernah buat, padahal mereka tak tahu, faham. Tapi saya saja buat tak tahu, saya saja buat tak faham, tak nampak akibatnya, tak nampak kesannya, tuan-tuan. Andai kata dia nampak, memanglah dia akan buat, tuan-tuan. Sebab kita tidak nak nampak akibatnya, kesannya, kita meninggalkan solat dengan sengaja, tuan-tuan. Tak nampak dia punya pahalanya, tak nampak dia punya dosanya, tak nampak dia punya azabnya, tuan-tuan. Itulah dikatakan perkara-perkara sam'iyat yang kita boleh dengar, tetapi yang kita tidak boleh nak nampak, tuan-tuan. Okey, insya-Allah, tuan-tuan. Jadi jagalah sembahyang asar ini jangan kita lengah, walaupun ada waktu fadilah awal waktu, kemudian waktu ikhtiar boleh kita pilih, dan juga waktu tadi waktu yang harus, waktu yang makruh, dan juga waktu yang haram, tuan-tuan. Maka lebih baik kita buat waktu yang ada fadilah, ada kelebihannya di awal waktu. As-salatu fi waqtiha, itulah antara amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu as-salatu fi waqtiha, solat di dalam waktunya. Kenapa? Kerana mudah bagi kita masuk terus sembahyang. Tak payah kita nak fikir-fikir lagi, tuan-tuan. Kita boleh teruskan urusan lain selepas kita solat. Itu tujuan dia. Ya. Dan Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wa aqimis salata li zikri, dan dirilah kamu akan solat supaya kamu mengingat aku, tuan-tuan. Itu tujuan kita, tuan-tuan. Okey. Jadi jagalah solat asar dan juga solat subuh. Ini dua solat ini kita kena jaga sangat-sangat jaga, tuan-tuan. Waktu asar, solat asar, dan juga solat subuh. Subuh ini kadang-kadang biasalah terbangun lewat. Kalau tak apa, jangan saja tu yang bahaya, tuan-tuan. Okey, insya-Allah. Jadi hadis di atas riwayat oleh Al-Bukhari daripada Buraidah. Ini hadis sahih, tuan-tuan. Jagalah dua solat ini. Bukan tak Zuhur, Asar mari tak jaga, tapi kita kena jaga betul-betul solat Asar dan juga solat. Inilah yang selalu kadang-kadang kita lalai ataupun leka, tuan-tuan. Okey, insya-Allah. Kemudian baginda juga bersabda, bainal 'abdi wa bainasyirki
tarkus solah, yang bermaksud sempadan ataupun had antara meninggalkan solat, tuan-tuan, ya. Jadi meninggalkan solat tadi dengan sengaja ni hampir boleh, berdekatan hampir dengan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dikatakan sepadan had ataupun benteng atau sepadan antara seorang hamba kita ini dengan syirik ialah meninggalkan solat. Maka kita jaga solat kita, tuan-tuan, ya. Sempurnakanlah solat kita, tuan-tuan, di awal-awal waktu, jangan ditangguh-tangguhkan, tuan-tuan, ya. Jadi hadis riwayat Muslim daripada Jabir bin Abdullah, hadis ini hadis sahih, tuan-tuan, ya. Kita dah lihat ada 3 hadis, ya, semuanya merupakan hadis-hadis yang sahih, mengatakan kum fi saqam qalu lam nakum minal musallin. Mereka bertanya, yakni ahli syurga bertanya kepada ahli neraka, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar ini? Maka golongan neraka saqar ini menjawab, orang-orang yakni golongan yang masuk di dalam neraka saqar tadi, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan solat. Jadi khulasanya, andai kata kita tidak melaksanakan, mengerjakan solat ini, maka besok akan dicampakkan kita ke dalam neraka saqar, khusus bagi mereka yang tidak melaksanakan. Minhu zimmatullah, yang bermaksud sesiapa ataupun barang siapa yang solat secara sengaja, maka terputuslah perlindungan Allah ke atasnya. Jadi andai kata kita menjaga solat kita, melaksanakan solat kita, menjalankan tanggungjawab kita pada Allah Ta'ala, antaranya mengerjakan solat, maka Allah akan menjaga kita, melindungi kita, tuan-tuan, insya-Allah. Dalam ayat yang lain kita, tuan-tuan, ya. Itu tujuan dia. Antara hikmah-hikmah mengerjakan solat, iaitu antaranya, maka andai kata kita tidak melaksanakan solat ataupun kita meninggalkan solat dengan muta'ammidan, dengan sengaja, tanpa sebab musabab yang diharuskan, maka terputuslah perlindungan Allah ke atas kita, tuan-tuan, ya. Jadi kita bela agama Allah, jaga agama Allah, tuan-tuan. Kita jaga perintah Allah, Allah akan jaga perintah, perlindungan, beri perlindungan kepada kita, insya-Allah, tuan-tuan, ya. Okey, ini dalam hadis riwayat Ahmad daripada Aiman, tuan-tuan, ya. Ini hadis-hadis yang sahih, tuan-tuan, ya. Maka amat penting kita mengerjakan solat, sebab awal-awal apa yang akan dihisap kepada ataupun pandangan seorang khalifah yang tegas. Sampai begitu dia cakap, tuan-tuan, ketahuilah bahawa sesungguhnya tidak ada tempat dalam agama Islam bagi orang yang meninggalkan solat, saja-saja meninggalkan solat. Jadi apa ceritanya? Maka inilah dikatakan bahawa solat tadi amat penting, tuan-tuan, ya. Sangat-sangat penting, tuan-tuan, ya. Dalam kubur besok, solat. Jadi solat ini, tuan-tuan, jangan kita saja-saja meninggalkan, buat main-main. Tak apa, waktu panjang. Zuhur waktu panjang, Asar waktu panjang, boleh lewatkan, saja-saja lewatkan, jangan, tuan-tuan. Jika ditakuti kita terlepas waktu solat, terlepas waktu Zuhur, terlepas waktu Asar, walaupun waktu dia panjang, sebagai tiang ataupun ceracak yang dipacak di muka bumi ini, ibarat, tuan-tuan, ya. Jadi solat ini amat penting, wajib kita jaga, tuan-tuan, ya. Okay. Dan Al-Hakim ini dalam Al-Mustadrak, dalam kitabnya,
dan Al-Tirmizi meriwayatkannya tanpa meninggalkan solat dengan sengaja tadi dosa besar, tuan-tuan. Maka kita jagalah solat kita. Mudah-mudahan Allah terima solat kita yang kita telah lakukan, laksanakan sejak kita balik sampailah kita nak balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tak kira 70 tahun ke, 80 tahun ke, 100 tahun ke, mudah-mudahan solat kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna. Jika baik solatnya, sempurna solatnya, beres solatnya, maka dia berjaya. Jika rosak, maka dia rugi dan celaka. Wa na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Masuk di sini bahawa andai kata kita jaga solat, kita laksanakan solat, Allah dah kira, Allah dah hisab solat. Jadi amat penting solat ini, yang mana Imam Az-Zahabi meletakkan kategorinya yang keempat, iaitu meninggalkan solat, iaitu kategori antara dosa-dosa besar, tuan-tuan. Okey. Jelas, tuan-tuan. Maka kita kena jaga solat kita, tuan-tuan. Solat tadi biarlah di awal waktu, kecuali dah kalau ada masalah, kalau ada perkara-perkara yang lebih penting, ataupun ada perkara-perkara rahimallahu ta'ala an. Imam Syafi'i ada dua qaul qadim, kemudian qaul jadid. Maksud di sini qaul qadim tadi tidak kita laksanakan, tak buat sebab dia ada qaul yang baru, iaitu qaul jadid Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala an, tuan-tuan. Okey. Maka amat penting kita menjaga solat ni, tuan-tuan. Seterusnya, At-Tirmizi menghukumkan hadis ini sebagai hasan. Mendirikan solat serta apabila mereka melakukan semua itu, mereka telah memelihara darah dan harta mereka daripadaku, yakni terhalang daripada diperang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.